Perlahan sikit adik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ala ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa tilalata 'ala al-huda ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnia Allah subhanahu wa ta'ala dapat bersama-sama kita pada pagi ini, pagi Jumaat yang mubarakah insya-Allah. Kita meneruskan lagi bacaan kitab At-Taqrirat As-Sadidah fil Masailil Mufidah karangan Al-Habib Hasan Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Al-Kaf hafizahullahu ta'ala. Kita masih lagi dalam perbahasan bab haji, iaitu pada katanya sunanul hajj, sunat-sunat haji. Muka surat 500. Sunanul haji kathiratun wa qad taqaddama aktharuha ma'al arkani wal wajibat wa baqiya ma yali. Jadi Syekh sebut kat sini sunat-sunat haji ni banyak dan telah berlalu kebanyakan sunat-sunat tersebut bersama-sama dengan rukun dan juga bersama-sama dengan wajibat. Jadi Syekh beritahu apa ni? Sebelum ni kita bincang tentang rukun. Contohnya sa'i. Dalam sa'i itu disebut syarat sah sa'i, kemudian disebut sunat-sunat yang wajar kita laksanakan ketika mana kita sa'i. Apa dia lagi rukun? Syukur. Tak. Disebut dalam bab syukur sebelum ni syarat-syarat sah syukur dan sunat-sunat syukur. Begitulah ketika mana kita membincangkan wajibat. Contoh wajibatul hajj ialah al-mabit bi Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah. Jadi disebut tentang waktunya, qadar yang wajib kita berada di Muzdalifah. Kemudian disebut sunat-sunat. Jadi sunat-sunat haji telah banyak dibincangkan sebelum ni lah. Cuma berbaki dalam 5-4 perkara yang nak dibincangkan dalam bab ini secara khusus. Faham tak? Nah, yang pertama disebut kat sini at-talbiyatu. Wasighatuha hiya labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ini kita panggil at-talbiyah. Sunat kita talbiyah. Apa makna labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak? Maknanya ialah ana muqimun ala ta'atik. Aku utuh, aku tetap dalam mentaati kamu wahai Allah Subhanahu wa taala. Iqamah ba'da iqamah, ketetapan selepas ketetapan. Wa ijabah ba'da ijabah, sahutan selepas sahutan. Maknanya Allah Taala panggil kita sahut. Kemudian panggil selepas tu kita sahut lagi. Tak, mana panggil dengan mana untuk solat, keluarkan zakat, itu semua perintah. Jadi kita sahut, tidak ingkar. Fa yustahabul iktharu minha wa raf'us sawti biha lidzakar. Maka disunatkan perbanyakkan talbiyah dan angkat suara ketika talbiyah. Angkat suara ketika talbiyah. Tapi jangan sampai mengoh lah. Labbaik Allah, angkat suara, sunat. Tapi jangan sampai kita mengah. Dan jangan sampai kita tashwish.
suara kita seorang dengar, orang lain jadi pandang pelik kita. Jangan sampai tahap lagu tu lah. Kita angkat suara sampai orang tengah sembahyang pun terganggu, orang sedang tidur pun tersedar tak. Angkat suara sehingga tidak mengganggu, selagi mana tidak mengganggu orang lain. Sunat angkat suara itu bagi lelaki lah. Perempuan tidak disunatkan angkat suara. Itu pun kalau ada lelaki asing. Kalau tidak ada lelaki asing, sunat juga mereka angkat suara, tapi angkat suara tidak setinggi kaum lelaki. Nah, wa yusannu ba'da as-salatu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa su'alul jannah wan najati minan nar wa du'a'u bima ahab. Dan disunatkan selepas daripada talbiyah selawat ke atas nabi, dan kita minta Allah Taala akan syurga, minta Allah Taala lindungkan kita daripada api neraka, dan kita berdoa apa yang kita suka. Nah, waktu talbiyah, bilakah waktu talbiyah? Okey, disebut sini dua. Yang pertama fil haji, dalam haji, minal ihrami ila syuru' fi asbab at-tahallul. Start daripada kita ihram, sunat kita talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda, sunat talbiyah. Start saja kita ihram, sunat kita talbiyah. Sampailah fi asbab at-tahallul, sampailah kita buat salah satu daripada asbab at-tahallul. Sebab ada melontar jamrah al-aqabah ataupun cukur ataupun tawaf. Bila kita buat salah satu ini, maka berakhirlah waktu untuk talbiyah dalam haji. Boleh? Jadi sebelum ni kita ada sangkut sikit. Pada muka surat 496. Pada sunat-sunat melontar jamratul aqabah. Yang pertama, an yuqaddimahu 'ala al-halqi wat-tawaf wan-nahri wa hina idzin yantahi waqtul talbiyah. Pada wahina idzin yantahi waqtul talbiyah tu kita tak berapa jelas. Jadi dijelaskan dengan perbahasan hari ini, maksud wahina idzin yantahi waqtul talbiyah, maknanya bila mana seseorang tu dah buat salah satu daripada asbabut tahallul, sama ada dia melontar jamratul aqabah ataupun dia mencukur ataupun dia tawaf rukun, maka ketika itu dah habis dah waktu untuk dia talbiyah. Nah, itu bagi haji lah. Fil umrah min al-ihram ila syuru' fi tawaf. Adapun dalam ihram, start sahaja kita dalam umrah, start sahaja kita ihram untuk umrah, sunat kita talbiyah. Perbanyak ke talbiyah sehinggalah kita mula tawaf. Bila kita mula tawaf ifadah, maka terhenti ataupun dah habis dah waktu untuk kita talbiyah. Nah, okey, kemudian Syekh sebut wa tata'akkadu inda taghayyur al-ahwali wa kas'udin wa nuzulin wa ijtima'in wa faraghin min salah. Wa idza ra'a al-muhrimu ma yu'jibuhu aw yakrahuhu fa sunna an yaqula labbaik innal 'aisha 'aishul akhirah. At-talbiyah dituntut. Jadi disunatkan talbiyah ni, tapi lebih disunatkan, lebih dituntut ketika mana berlakunya perubahan ahwal. Contoh, kita daripada bawah nak naik bukit, atau daripada bukit nak turun ke bawah. Daripada kita duduk seorang kita berkumpul, daripada berkumpul kita berpisah. Daripada sembahyang habis sembahyang, tu sunat apa? Lebih sunat, lebih dituntut kita talbiyah. Jadi lebih dituntut untuk kita talbiyah bila mana berlakunya perubahan ahwal. Dan disebut kat sini bila mana seseorang yang muhrim tengok benda yang dia suka ataupun benda yang dia benci. Dia pergi Mekah, dia tengok masya-Allah tabarakallah bangunan tinggi, rumah mewah, kereta masya-Allah tabarakallah jenis harga 3-400 ribu. Tak, dia kat Malaysia pakai kereta Saga second. Saya lah, bukan orang lain, saya. Tak, harga 8,000, 10,000. Dia pergi sana jumpa kereta 400,000 depan mata. Tak, dia takjub dengan keagungan dunia, kehebatan dunia. Sementara je benda tu pun. Tak, ataupun dia benci benda-benda yang dia benci, dia tengok benda yang dia benci, maka sunat disebut ketika itu labbaik innal 'aisha 'aishul akhirah. Labbaik ni tadilah aku menyahut seruanmu, innal 'aisha, sesungguhnya kehidupan ialah kehidupan akhirat. Yakni sesungguhnya kehidupan yang kekal abadi ialah kehidupan akhirat. Sunat kita ingatkan diri kita dengan perkara tersebut. Tak, kalau kita tidak muhrim, contoh kita duduk di Malaysia lah, ataupun kita duduk di sana tapi kita halal, tidak muhrim, sunat juga kita bila tengok orang pakai kereta mewah, kita rasa cemburu, kita rasa dengki, kita rasa tak kena kawan dia ni. Tak.
Aku pakai kereta 20,000, dia pakai kereta 200,000, 300,000. Tak, sama harga dengan rumah aku. Maka ketika itu sunat kita sebut labbaik ataupun kita sebut Allahumma. Ni kalau kita bukan halal, kita bukan muhrim. Allahumma, ya Allah, innal 'aisha 'aishul akhirah. Wahai Allah, sesungguhnya kehidupan yang kekal abadi ialah kehidupan di akhirat. Jadi bila kita sebut benda tu dalam keadaan kita sedar hati kita, maka kuranglah rasa takjub kita pada kemewahan dan keindahan dunia ni. Tak. Dunia ni tak habis. Kita pakai 300,000 kereta, lepas tu kita nak yang 400,000. Kita pakai rumah yang besar ni, kita nak lagi yang besar. Kita ada seorang isteri, nak yang kedua. Isteri comel, nak yang comel lagi, gitulah. Tak habis. Jadi kalau kerja dunia tak akan habis. Sudah-sudah mati, gitu je. Boleh? Okey, yang kedua, dukhulu Makkah min a'laha. Yang kedua, sunat kita masuk Mekah daripada a'laha, daripada atas Mekah, daripada kawasan atas. Disebut kat sini daripada kawasan Kadak. Dan keluar daripada Mekah daripada kawasan Kuda, daripada Kuda, tempat nama Kuda. Min saniyati Kuda. Wa yusannu dhalika naharan, sunat tu pula pada waktu siang. Dan afdal kita masuk Mekah selepas solat subuh. Lepas solat subuh tu kita masuk ke Mekah. Ni mula-mula nak masuk ke Mekah lah ni. Sunat kita masuk selepas subuh. Ma'a kaunihi masyian hafiyah, masuk tu dalam keadaan tidak masukkan keadaan berjalan kaki dan juga tidak pakai kasut. Makna tidak pakai selipar lah, berkaki ayam. Wal ghuslu lidukhuli, sunat juga sebelum kita masuk kita mandi. Sunat sebelum kita masuk Mekah kita mandi walaupun kita halal. Jadi kita nak masuk Mekah ni tujuan nak bisnes, bukan nak buat haji, bukan nak buat umrah. Jadi kita halal. Sunat juga kita mandi dulu sebelum masuk ke Mekah. Dan afdalnya kita mandi di perigi yang nama Zitua. Kalau tak mandi sebelum masuk ke Mekah, maka mandilah ketika mana berada dalam Mekah. Dan tuntutan mandi gugur tak kalau dia baru mandi sahaja sunat ihram. Itu pun selagi mana bau badan tak berubah. Jadi ketika mana di ihram dia mandi dah. Sebelum di ihram dia mandi siap-siap, lepas tu dia ihram, pakai pakaian ihram dan sebagainya. Lepas tu tak ada berapa jam masuk ke Mekah. Maka kalau badan tak berubah bau, maka tuntutan untuk dia mandi tu dah gugur. Tuntutan untuk dia mandi dah gugur. Sebab apa? Sebab dia dah mandi tadi ketika mana mula-mula nak ihram di miqat. Dan bila dia masuk Mekah pun dalam keadaan badan masih belum berbau. Tapi kalau badan dah berubah bau, maka sunat sebelum dia masuk ke Mekah tu dia mandi dulu sekali lagi. Kalau tak boleh mandi di luar, maka masa masuk di Mekah baru mandi di dalam Mekah. Wal afdal dukhulul masjidi min babis salam. Kemudian nak masuk masjid ni, sunat kita masuk daripada pintu yang namanya babus salam, pintu kesejahteraan. Wa du'a'u inda bidayati ru'yatil Ka'bah, dan semata-mata kita melihat Kaabah sunat kita berdoa. Doa kebaikan dunia akhirat. Yang ketiga, tawaful qudum. Disunatkan juga kita tawaf qudum. Tawaf qudum ni maknanya tawaf sebagai penghormatan bagi Baitullahil Haram, sebagai penghormatan bagi Baitullahil Haram. Jadi masuk je ke dalam Masjidil Haram, tak, kita tawaf qudum dulu, sunat. Wa huwa sunnatun binisbati lidakhili ila Makkah hajjan aw halalan. Sunat ini pula sama ada kita masuk itu untuk buat haji ataupun kita ni halal, bukan ihram haji, bukan ihram umrah. Maknanya masuk nak ziarah, masuk nak bisnes, tak, sunat juga kita mandi. Li'annahu tahiyyatu baitil atiq. Sebab tawaf qudum ini merupakan tahiyyah, penghormatan bagi Kaabah itu sendiri. Maka wajarnya kita dahulukan sebelum kita buat perkara-perkara lain. Masuk je situ, tawaf dulu. Tak, tak buat, tak nak kalut ke benda lain, tawaf dulu. Melainkan kalau ada arid, ada perkara yang mendatang. Tak, contoh kita tertinggal subuh pagi tadi, tak qada lagi, qada dulu baru tawaf. Tak, tapi kalau sembahyang yang kita tertinggal tu banyak, contoh adalah 20 waktu, tak, maka ketika itu tawaf dulu, lepas tu barulah kita salat qada tu. Ataupun kita bimbang kalau tawaf terlepas kita
nak tunaikan solat sunat ratibah atau solat sunat muakkadah atau solat fardu yang sedang dirikan. Mana kita mari-mari tu orang sedang solat zuhur. Kalau kita tawaf dulu terlepas zuhur, maka kita sembahyang zuhur dulu sekali dengan imam. Tak? Naam. Ataupun waktu dah nak habis, waktu zuhur dah nak habis, kalau kita tawaf dulu tertinggal, menyebabkan kita akan sembahyang luar waktu, maka kita tawaf dulu. Lepas tawaf tu maka ketika itu kita solat dulu zuhur. Lepas solat itu barulah kita tawaf. Jadi asalnya bila kita masuk sahaja Baitullahil Haram, yang sunat kita buat ialah tawaf qudum. Tawaf qudum. Melainkan kalau ada perkara yang mendatang, kita ada solat qada yang belum kita buat. Tak, dengan syarat solat qada tu tak banyak. Ataupun kita bimbang, kalau aku tawaf menyebabkan aku luput solat sunat rawatib, ataupun terlepas solat sunat muakkadah tertentu, ataupun terlepas solat fardu dalam waktunya, ataupun terlepas jemaah. Tak, maka ketika itu kita dahulukan solat jemaah, solat fardu tersebut, dan selepas itu barulah kita tawaf. Nah, faham tu? Nah, seterusnya disebut oleh Syekh, boleh beli kitab insya-Allah. Kitab boleh beli. Bukan saya jual ni. Di Shopee ada jual. Tengok cetakan Dar Umar Mukhtar, murah sikitlah. Tak. Dalam RM40 gitu je. Kalau beli cetakan asal dia daripada Syam tu, daripada Yaman, mungkin dalam 100 orang jual. Tapi cantik lagi lah daripada yang dicetak di Mesir ni. Okey. Naam. Wa amma bi nisbati lil mu'tamir fayandariju fi tawafil umrah. Okey, so tawaf qudum kita sebut sunat bagi orang yang buat haji. Adapun orang yang buat umrah, maka tawaf qudum itu dah termasuk di bawah tawaf umrah. Jadi orang yang buat umrah, dia datang ke Baitullahil Haram, dia tawaf. Tawaf apa? Tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu juga cover tawaf qudum. Jadi dia buat satu benda, tawaf 7 pusingan. Satu tawaf tu cover dua benda. Pertama tawaf rukun, yang kedua tawaf qudum. Jadi tidak disunatkan dah untuk dia buat tawaf qudum. Boleh? Wa yakhruju waqtuhu bil wuquf bi Arafah binisbati lil hajj. Dan keluar waktu wukuf dan keluar waktu tawaf qudum dengan cara wukuf di Arafah. Ini bagi orang yang buat haji lah. Boleh? Keluar waktu tawaf qudum dengan wukuf. Maknanya kalau seseorang tu wukuf dulu, lepas tu baru masuk ke Baitullahil Haram, maka apa? Terlepaslah tawaf qudum tu. Sebab apa? Sebab dah habis waktu. Habis waktu dengan cara wukuf. Okey. Wa amma lil halal fala yakhruju waqtuhu illa bil khuruj min Makkah. Adapun orang yang halal tidak keluar waktu tawaf qudumnya melainkan dia keluar daripada Mekah. Jadi kalau kita duduk dalam Mekah, selagi mana kita tak keluar daripada Mekah, maka sunat. Kalau kita ni orang yang halal, maknanya contoh Ustaz Rayyan, Ustaz Ahmad Rayyan masuk ke Mekah untuk buat bisnes, maka dia halal, dia tidak haram haji ataupun umrah. Waktu untuk Ustaz Rayyan ni tawaf qudum kekal sehinggalah dia keluar daripada Mekah. Mana kalau dia tak buat hari ni, dia buat esok, tak buat esok buat lusa, tidak ada masalah selagi mana dia tidak keluar daripada Mekah. Wa amma lil halal fala yakhruju waqtuhu ay waqtu tawafil qudumi illa bil khuruj min Makkah. Wa yusannu al-iktharu min at-tawaf daiman walau fi awqatil makruhah atau fi awqatil karahah. Kemudian saya sebut disunatkan kita perbanyakkan tawaf. Tu tawaf ni ada tawaf sunat kan, jadi perbanyakkan tawaf walaupun dalam waktu-waktu yang dimakruhkan solat. Yang keempat, al-mabit bi Mina lailat Arafah, bermalam di Mina pada malam Arafah. Sebelum ni kita bincang pada al-wajibat. Yang kelima ialah al-mabit bi Mina layali ayyamit tasyriq. Menjadi satu kewajipan haji bermalam di Mina pada malam-malam hari tasyriq.
iaitu pada malam ke-11, malam ke-12, malam ke-13. Perlu diingat dalam Islam malam dulu baru pagi. Malam ni malam 11, esok baru pagi 11. Malam ni malam 12, esok baru pagi siang 12. Jadi kewajipan ialah bermalam 11, 12, 13. Itu kewajipan. Adapun sunat bermalam di Mina malam Arafah, malam hari Arafah. Maknanya apa? Esok 9 Zulhijjah, esok 9 Zulhijjah siang, esok siang 9 Zulhijjah, malam ni malam 9 Zulhijjah, malam hari Arafah. Maka malam ni sunat bermalam di Arafah. Sunat bermalam di Mina silap. Sunat bermalam di Mina. Boleh? Jadi kalau ikutnya bermalam di Mina berapa hari? Jadi malam ke-10, malam ke-9, malam ke 11, 12, 13. Gitu. Boleh. Malam hari Arafah, lepas tu malam hari Ayyamut Tasyriq. Kemudian Syekh sebut fayusalli dhuhra wal asra wal maghriba wal isya jam'an wal fajra. Kemudian dia sembahyang zuhur, asar, jamak takdim, jamak maghrib isyak juga jamak. Kemudian sembahyang subuh lah. Subuh tak payah jamak lah. Tak nak jamak dengan benda, dengan duha. Wa yaghtasilu li kulli fardin, dan setiap nak mandi tu sunat, dan setiap nak sembahyang tu sunat mandi dulu. Tak wajib sunat. Wa yahduru salata fi masjidil khif wal khutbata, dan sunat dia hadir untuk solat di masjid yang namanya Masjid Al-Khif, dan juga dengan khutbah di situ. Wa sunnah an yanfira ila Arafah ba'da tulu'an syamsi yaumit tasi' ila idza asyraqat asy-syams ala jabal Thabit. Dan sunatnya dia berlepas daripada tanah Mina itu ke Arafah selepas terbit matahari hari ke-9. Jadi malam ke-9 dia di Mina semula. Malam ke-9 dia di Mina. Malam ke-9 dia di mana? Dia di Mina. Okey. Bila masuk subuh, kemudian terbitnya matahari, mana habis subuh hari ke-9 tersebut, hari Arafah tersebut, maka sunat ketika itu dia apa? Pergi bertolak ke tanah Arafah. Pergi bertolak ke mana? Ke tanah Arafah. Untuk apa? Untuk wukuf lah. Sebab wukuf masuk waktu bila? Wukuf masuk waktunya ialah selepas tergelincir matahari hari ke-9. Jadi sedang molek lah. Dia keluar daripada Mina, dia bermalam di Mina, kemudian pagi tu dia gerak ke Arafah, sampai waktu zuhur tu dia terus laksanakan apa? Wukuf. Lepas wukuf apa bagai tu, dia ke mana semula? Dia ke tu hari ke-10. Hari ke-11, 12, 13 tu dia ke Mina semula lah untuk bermalam di Mina. Tu. Faham tu? Okey, selesai kat situ. Kemudian kita masuk perbahasan babu muharramatil ihram. Doa-doa lah kita dapat pergi ke tanah haram tahun ni. Tak, menunaikan umrah. Kat 10,000 jugalah harganya. Tak, nak kena pergi juga, tidak jadi tak apa jelas. Bila kita duduk terang-terang ni, sebab kita tak pernah pergi, tak pernah lalui ibadah tu. Jadi sekadar teori lah. Jadi kalau kita pergi lebih jelas, syarahan tu lebih confident lah. Faham tu? Nah. Sebab tu diceritakan ada seorang ulama besar lah mengarang kitab dalam fiqh mazhab Syafi'i. Kemudian sekali tu dia ke Mekah untuk tunaikan haji. Jadi bila dia syekh besar, maka orang pun bagi khadam. Maknanya khadam ni mana pembantu lah. Pembantu syekh. Kita ada khadam nak bantu syekh untuk pergi ke sana ke sini untuk urusan haji ni lah. Nak buat rukun, nak buat ni, tempat dekat sini dekat sana. Tak. Maka syekh tu jawab, tak perlu. Aku ni bukan sekadar tahu karang kitab siap bab haji ni. Jadi tak perlu. Akhir sekali boleh jadi disebabkan ada sifat yang tidak baik dalam hati dia. Amalan pertama nak buat haji tu jadi bingung lah kat mana tempatnya, macam mana caranya. Sebab praktikal kan. Kalau tak pernah buat ni kelang kabut juga. Lepas tu barulah dia menyesal, kemudian dibawa khadam dan dibantu sehingga selesai ibadat tersebut. Tu.
Jadi lain lah teori lain, praktikalnya lain. Macam ni lah teori pelajar boleh kuasai 5-6 perkara dalam satu masa. Cuba praktikal sekali. Kamu yang buat teori tu buat praktikal. Kuasai segala mak nenek tu dalam satu masa. Tengok boleh pergi setara mana. Kalau tak ada 2 hari kamu pun insan. Bukan mudah. Babu muharramatil ihram, bab perkara-perkara yang diharamkan ketika mana kita sedang ihram haji ataupun umrah. Faham tak? Kita baca. Muharramatul ihram hiya, perkara-perkara yang diharamkan disebabkan kita ihram haji ataupun umrah adalah, ni secara ringkas dulu, secara terperinci dia akan terang balik. Satrul ra'si wal lubsul muhit lirrajul, tutup kepala dan pakai pakaian yang meliputi badan, muhit bukan mahit, muhit yang meliputi badan bagi lelaki. Wa satru alwajhi wa lubsul kufazain lil mar'ah, tutup muka pakai purdah, niqab, dan juga pakai sarung tangan bagi perempuan. Wa izalatu sya'ri wadh-dhufri wat-tibi wal jima' wa duhnur ra'si wal lihyah was-sayd wa qat'u nabatil haram ar-ratbi. Kemudian cabut, menghilangkan bulu dan kuku, pakai wangian bersetubuh, pakai minyak pada rambut kepala dan juga janggut. Was-saidu, saidu ni apa? Memburu, dan juga memotong tumbuhan-tumbuhan tanah haram yang basah. Ini haram bagi lelaki dan perempuan. Kemudian Syekh sebut kat sini aqsamu muharramatil ihram, bahagian-bahagian pecahan-pecahan perkara-perkara yang diharamkan disebabkan ihram. Yang pertama, min nahiyatil ikhtisas, pada sudut ikhtisas. Maknanya ada perkara yang diharamkan bagi lelaki sahaja, ada bagi perempuan sahaja, dan ada yang diharamkan bagi lelaki dan perempuan. Itu makna min nahiyatil ikhtisas. Jadi yang pertama, nak bagi semat tu butang sampai atas tu. Yang pertama, minha ma yahtassu birrajul lubsul muhit wa satrul ra'si. Ini khusus bagi lelaki lah, haram bagi lelaki tutup kepala dan pakai pakaian yang meliputi badan. Contoh baju ni, jaket ni, kopiah, haram. Yang kedua, yang perkara yang diharamkan yang khusus untuk perempuan, iaitu tutup muka, satrul wajhi wa lubsul kufazain, tutup muka dan juga pakai jawanti, iaitu sarung tangan. Yang ketiga, minha ma huwa mushtarakun bainahuma, kongsi, maknanya haram bagi lelaki dan haram juga bagi wanita, iaitu baqiyatul muharramat. Yang lain tadilah tak, cabut bulu, cabut kuku, wangian, jimak, minyakkan janggut dan juga lihyah, dan rambut, memburu, kemudian memotong tumbuhan tanah haram yang basah, itu haram bagi lelaki dan perempuan. Fahim tum? Nah, apa dek? Apa? Duduk elok-elok. Yang ke seterusnya, aqsamu muharramatil ihram min nahiyatil udhri, bahagian-bahagian perkara yang diharamkan disebabkan ihram pada sudut uzur, pada sudut keuzuran. Maknanya ada perkara-perkara yang haram dilaksanakan tapi dimaaf, diuzurkan bagi mereka yang lupa dan juga jahil. Tak, jahil yang baru belajar lah, baru peluk Islam ataupun jauh daripada ulama. Ada benda perkara yang haram yang tidak dimaafkan, tidak dimaafkan, boleh. Jadi yang pertama Syekh sebut ma minha ma yu'dharu fiha an-nasi wal jahil, perkara muharramatul ihram yang diuzurkan bila mana orang yang melakukan tu seorang yang lupa dan juga jahil. Apa dia? Dhabitnya ialah huwa ma kana ala sabilit taraffuh, ai at-tazayyun, perkara-perkara yang diharamkan yang berbentuk taraffuh. Taraffuh ni seronok, berhias,
syok. Gitu bahasa kita. Jadi perkara-perkara yang haram yang kita buat dalam keadaan tarafuh ni bersukaria, seronok, syok, tazayum, hiaskan badan dan sebagainya. Tak, contoh seperti tip, wangian, itu nak tarafuh, nak bagi badan bau wangi. Jima' itu nak berseronok. Pakai pakaian yang meliputi badan tu nak bagi nampak kemas, handsome, kacak. Tak, kemudian tutup muka, tutup kepala, apa lagi? Waduhan, iaitu minyakkan janggut dan juga rambut kepala. Maka ketika itu fala tajibu alaihim alfidyah, tak wajib fidyah. Jadi yang pertama apa? Yang pertama ialah perkara-perkara haram yang dilaksanakan oleh orang yang lupa dan juga orang yang jahil. Maka kalau perkara haram tersebut ala sabil tarafuh, perkara yang dibuat untuk dapatkan keseronokan, dapatkan kecantikan tubuh badan, keseronokan nafsu, maka ketika itu ianya dimaaf kalau dilaksanakan dalam keadaan lupa dan juga jahil. Hukum boleh, tak wajib bayar fidyah, tak wajib bayar denda. Apa perkaranya? Wangian, jima', pakai pakaian yang meliputi badan, tutup muka, kemudian tutup kepala bagi lelaki lah, tutup muka bagi perempuan, waduhan, dan berminyak-minyak bagi lelaki dan perempuan pada janggut dan juga rambut. Boleh. Yang kedua, minha ma la yu'zaru fiha wa huwa ma kana min babil itlaf. Ada perkara yang diharamkan tidak dimaaf sama sekali, sama ada dilaksanakan oleh orang yang lupa ataupun tidak lupa, sama ada dilaksanakan oleh orang yang jahil hukum ataupun tahu hukum, tidak dimaaf sama sekali, iaitu wa huwa ma kana min babil itlaf, perkara yang min babil itlaf. Kaizalati sya'r, contoh kita itlaf ni merosakkan, menghancurkan. Contoh izalati sya'r ni potong rambut, cukur, jadi kita merosakkan, memusnahkan rambut. Potong kuku, memusnahkan kuku, menghilangkan kuku. Waqaslis sayd, kita bunuh binatang ternak atau binatang buruan. Tiga ni fatajibu alaihi alfidyah wa in kana nasiyan aw jahilan. Yang ni wajib fidyah walaupun dibuat dalam keadaan lupa ataupun jahil. Faham tak? Burhan Salah. Tu. Apa khabar Ustaz Burhan? Anak murid. Nama lebih kurang. Aqsamul muharramat, kemudian dibahaskan bahagian-bahagian muharramat yang ketiga, min nahiyati saghiriha wa kabiriha, pada sudut dosa. Yang pertama kabair, ada dosa besar, wa hiya as-sayd wal jima', iaitu as-sayd, iaitu memburu dan juga jima' bersetubuh. Ini dosa besar. Boleh kalau dibuat ketika mana ihram lah. Yang kedua dosa kecil, iaitu baki-baki muharramat yang lain. Jadi muharramat yang dosa besar dua, as-sayd wal jima', yang lain dosa kecil. Dosa kecil pun dosa lah. Tak. Aqsamul muharramat min nahiyatil itsmi wal fidyah. Bahagian muharramat yang keempat nak bincang pada sudut dosa dan juga fidyah. Dosa dan juga fidyah. Maka dibahagi pada empat. Dibahagi kepada empat. Yang pertama, ma yubahu lil hajah wala hurmata fihi wala fidyah. Ada perkara yang diharamkan, diharuskan ketika mana ada hajat, keperluan. Dalam masa yang sama bila dibuat tidak berdosa, sebab dah diharuskan tak berdosa lah. Yang kedua, tidak juga wajib bayar fidyah. Boleh. Apa dia? Lubusus sarawil, pakai seluar, li faqdil izar, bagi orang yang tidak ada izar, tidak ada kain. Jadi kain yang orang pakai dekat bawah tu kan, tutup antara pusat dan lutut tu, izar kita panggil. Jadi kawan ni izar tak ada. Maka dimaaf bagi dia pakai sirwal, seluar. Sebab takkan nak buat haji dia kena telanjang pula. Jadi kerana hajat maka tidak ada masalah. Boleh diharuskan, ataupun dia ada cuma hilang pakai mana. Nak pergi kawan-kawan ada satu je. Tak. Jadi dia pakai seluar. Dibolehkan kerana hajat, tidak haram dan juga tak wajib bayar fidyah. Wal khuffi li faqdin na'li, ataupun pakai khuf. Khuf ni kasut lah, kasut yang tutup bahagian depan dan belakang, tutup bahagian jari, jemari dan juga tutup bahagian tumit. Tak, itu khuf. Boleh.
Dia bukan mesti stocking kulit, tak, sama ada kasut boot ke, tak. Tak, itu kita panggil khuf. Maka itu dibenarkan kalau tidak ada na'al, kalau tidak ada selipar yang terbuka bahagian depan jari jemari dan juga terbuka bahagian tumit. Boleh. Selipar Jepun, tak ada selipar Jepun, maka pakai selipar ataupun kasut yang tutup bahagian depan dan belakang tu tidak ada masalah. Itu satu. Dibolehkan kerana hajat, tidak berdosa dan tidak perlu bayar fidyah. Dalam ta'liq ditambah. Begitu juga apa-apa yang dilaksanakan kerana terlupa ataupun jahil ataupun dipaksa, dan perkara tersebut mimbabit tarafuh. Mimbabit tarafuh tadilah. Kita dah bincang tadi. Kalau perkara tu mimbabit tarafuh, jima, pakai wangian, pakai pakaian berjahit, dilakukan oleh seorang yang ihram kerana lupa, jahil atau mukrah, dipaksa, maka tak wajib juga bayar fidyah dan juga tidak haram lah, tak berdosa lah maknanya. Yang kedua tak ada habis ni ambil anak pula. Kita cuti, saya cuti. Sebabnya masa bulan 6 baru ni kami tak cuti, sebab nampak macam rapat sangat cutinya, kami tak cutilah. Ngapal Quran gitulah, kena berkorban sikit. Ibu ayah pun kena faham, guru-guru pun kena faham, pihak pengurusan pun kena faham. Dah kata nak ngapal, kenalah berkorban sikit. Kamu nak macam-macam, nak cemerlang tu, nak cemerlang ni, nak ngapal tu, nak ngapal ni, lepas tu nak cuti semacam mana boleh. Dia kena korban lah sikit benda yang kita minat untuk kita dapat satu perkara yang mulia, masya-Allah, Quran. Ni orang cuti nak cuti. Kalau tak anak, mak nak cuti, tu dia. Lepas tu nak suruh anak lancar Quran 30 juzuk, nak tu nak ni, berat saudara tu. Tak boleh. Kena faham benda ni benda susah, kerja susah, jadi kena banyak berkorban. Maknya, ustaznya, ayahnya, datuknya, neneknya nak belajar sendiri, kena korban. Korban apa yang kita sayang, masa kita, handset kita untuk Quran. Boleh dapat. Dia tak boleh santai. InsyaAllah cuti sebulan sekali, insyaAllah. Orang yang cuti, kita cuti. Tak, saya belajar dulu. Kang tak cerita yang dulu-dulu lah, kita baca kitab. Tu. Faham tu? Nak benda yang mulia ni kena korban duit, kena korban masa, kena korban tenaga. Dia tak mari bergolek gitu. Dunia ke akhirat sama je, kena korban. Tak. Ni nak macam-macam, tapi nak berkorban sikit, tak nak. Lembek. Tak boleh lagu tu. Boleh? Bagi lasak sikit. Bagi lasak sikit penuntut ilmu agama ni, bagi lasak sikit. Yang kedua, ma fihi ithmun wala fidyata fih. Yang kedua ialah perkara-perkara yang padanya ada dosa tapi tidak ada fidyah padanya. Kalau buat dosa tapi tak perlu bayar fidyah. Ka'aqdin nikah, seperti mana apa? Akad nikah. Wal mubasyarati bi syahwatin bihailin. Mubasyarah, maknanya sentuh suami isteri dengan syahwat, dengan bernafsu lah, tapi dengan lapik, ada lapik. Wan nazar bi syahwah, tengok bini dia dengan syahwat, ataupun bini tengok suami. Wal i'anati ala qatl as-sayd walau li halal, tolong orang lain membunuh as-sayd, iaitu binatang buruan. Maknanya ada orang tu sedang memburu, tak kisahlah dia tu halal atau haram, muhrim. Tak, dia memburu, tiba-tiba kijang tu masuk satu lorong. Lepas tu barulah si pemburu tu sampai. Si pemburu tu tanya kita, mana ni kijang tadi? Kita pun tunjuk. Jadi kita telah membantu si pemburu membunuh kijang. Itu haram. Haram, tapi tidak perlu bayar fidyah. Boleh. Jadi yang kedua apa? Haram, berdosa, tapi tak perlu bayar fidyah, iaitu akad nikah. Ketika mana sedang ihram haji umrah, akad nikah pun tak sah lah. Anak kuliah nak sebut haram tu, tapi tak berdosa. Haram tapi tak berdosa. Haram tapi tak perlu bayar fidyah. Yang kedua, mubasyarah, berseronok antara laki bini tapi berlapik. Berseronok tu dengan syahwat, itu haram tapi tak perlu bayar fidyah. Tengok dengan syahwat, tengok laki, tengok isteri, ataupun tengok orang lain lah,
Tak. Haram tapi tak perlu bayar fidyah. Yang keempat tadi apa? I'anah ala qatli as-sayd walau li halal. Boleh? Begitu juga ditambah kat bawah. Buat perkara yang haram daripada perkara-perkara yang diharamkan ketika ihram kepada mayat. Contoh mayat tu mati dalam keadaan ihram, kita tak boleh letak wangian. Tak, sebab dia ambil hukum ihram juga si mayat tu. Jadi kita letak wangian, kita tak perlu bayar fidyah. Berdosa tapi tak perlu bayar fidyah. Kita yang laksanakan perkara tu atas si mati. Ataupun kita tamfir as-sayd. Mana ada binatang beruang kita pun gasak dia ataupun kita segah dia. Oi, gitu. Kawan tu pun lari. Jadi kita tak musnah dia. Kita hanya segah dia. Lompatlah kawan tu. Terkejut beruk. Apa rasa disebut terkejut beruk? Tengok di Google macam mana gaya si beruk ketika mana terkejut. Faham tak? Naam, itu yang kedua. Yang ketiga, ma fihi fidyah. Ada benda Nizam? Yang ketiga, ma fihi fidyatun wala isma. Yang ketiga apa? Ada dosa. Yang ketiga kejap. Yang ketiga, ma fihi fidyatun wala isma. Satu perkara yang padanya ada fidyah tapi tak dosa. Tadi yang nombor dua, ada dosa tapi tak ada fidyah. Yang ketiga terbalik. Dia kena fidyah tapi tak berdosa. Idza ihtaja ar-rajulu ila al-lubsi wal mar'atu ila satri wajhiha. Laki kita sebut tak boleh pakai pakaian yang meliputi badan. Tapi kalau perlu, ada sakit tertentu, sejuk sangat kalau mana dah tua, maka dia pakai apa? Pakaian yang meliputi badan. Kita sebut berdosa tak? Sebab buat kena hajat. Tapi kena bayar fidyah. Perempuan muka comel sangat, orang tengok jadi rang lain macam. Tahu rang? Karen. Tak biasa lelaki tengok perempuan comel. Tu nak kata normal. Kalau tengok perempuan comel buat relax tu sama ada dia wali atau dia mati pucuk. Dua tu je. Boleh tak? Kebiasaan yang kedua lah mati pucuk. Jadi perempuan tu comel sangat. Jadi dia rasa aku ni nak buat haji, nak buat ibadat. Jadi tak nak datangkan fitnah ke atas kumpulan lelaki. Dia pakai burdah. Boleh, harus, cuma apa? Tu dia. Cuma kena bayar fidyah. Tak berdosa tapi kena bayar fidyah. Yang keempat, yang terakhir, kemudian kita berhenti. Nak Jumaat dah ni. Yang keempat, ma fihi fidyatun wa ismun. Petang hari kita sambung insya-Allah. Saya tak ada benda buat ni. Isteri dah mula kerja. Tak. Lepas ni tak tahulah dapat ke mana kalau dapat di Selayang ke di Selangor ke, adakah kita stay di sini ataupun ke sana, Allah alam lah. Doa yang baik-baik insya-Allah. Okey, yang keempat, ma fihi fidyatun wa ismun. Ada dosa dan juga wajib bayar fidyah. Wa huwa baqil muharramat. Baqil muharramat wajib bayar fidyah dan kalau buat dapat dosa. Apa dia? Baqil muharramat. Tengok sikit. Pakai jawanti, pakai apa? Sarung tangan. Potong rambut, cukur rambut, potong kuku, setubuh, pakai wangian, minyakkan rambut dan kepala apa semua tu. Tak, kita sebut dosa dan juga wajib bayar fidyah. Kemudian lepas ni akan dibincangkan syarhu muharramatil ihram. Syarahan secara lebih terperinci ke atas perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang sedang umrah dan juga buat haji, sedang ihram lah secara umum insya-Allah. Ada berapa? Ada 9. Kita akan bincang satu persatu. Kemudian kita akan masuk dimaul hajj, dam haji, denda-denda bagi orang yang laksanakan perkara yang muharramat tadi tu. Kemudian khatimatu fi ziyaratil Mustafa alaihi salatu wassalam. Kemudian habislah perbahasan haji. Kita akan masuk pula perbahasan insya-Allah zakat. Kita ambil yang belakang-belakang dulu. Tak, lepas tu kita ke depan balik bab taharah. Jadi cukup sekadar itu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.